وأستاذنا وخصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، إلى شيخنا الشيخ محمد فهمي بن زمزم رحمهم الله، وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tazakkura wat-tazkira wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillah وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat
Hadirin wal hadirat, ayahanda bunda, adik kakak yang dikasihi, lagi disayangi, lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan segala limpahan ni'mah, inayah, kasih sayang, kemuliaan, kelebihan yang Allah telah berikan kepada kita. Sungguh banyaklah, tidak terhitung betapa banyaknya kebaikan yang Allah telah curahkan, berikan kepada kita ni, nak dibandingkan dengan apa yang kita balas, apa yang kita berikan kepada Allah Ta'ala, sama ada dari segi ketaatan ataupun kesyukuran kita kepadanya. Jadi kita diminta oleh Rasulullah, bahkan Nabi membaca doa supaya Allah bagi kepada kita ni pertolongan untuk kita mensyukuri segala nikmat yang Tuhan beri kepada kita, dan juga minta tolong dengan Allah supaya Allah bantu kita ni untuk mengingati Dia dan memperelokkan setiap ibadah ketaatan yang kita buat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadati. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan doa yang sama jugalah yang kita jadikan wirid, yang kita jadikan zikir kita setiap kali selepas daripada sembahyang. Allahu wa qul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun yusli wa kabir takbira. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa qul alhamdulillah. Kita minta dengan Allah, ya Allah, a'inni ala dzikrika, bantulah aku ni untuk ingat kepada Engkau. Sebab kita ni boleh ingat kepada Allah bukan semata-mata dengan usaha dan ikhtiar kita. Kita kena ingat tu. Memanglah kita kata kita yang menyebut kalimah tasbih subhanallah, kita yang menyebut kalimah tahmid alhamdulillah, kita yang menyebut kalimah takbir Allahu Akbar, lidah kita yang menyebut. Tapi lidah ni tidak akan mampu berkata-kata, hati ini tidak akan mampu mengingat, melainkan hadirnya ataupun datangnya pertolongan daripada Allah Ta'ala. Jadi hakikat daripada sebenar-benar ingat kepada Allah itu bukanlah pada lisan yang berkata-kata ataupun pada hati yang berusaha untuk khusyuk, untuk ingat kepada Allah. Tapi hakikat daripada zikir yang sebenar-benar tu, apabila hati ini sentiasa bertahu, hati ini tak perlu asah, hati ini tak perlu gaya, hati ini tak perlu pahak kalimah-kalimah zikir itu, melainkan ianya sudah terpahak, melainkan ianya sentiasa ingat kepada Allah. Itu hakikat sebenar-benar zikir. Macam orang yang rindu kepada kekasih dia lah. Jadi kita ni, kalau kita gawe ataupun kalau kita ada isteri, kita ada anak, kita teringat anak kita tu, benda tu tak kena buat dah. Tak perlu fikir anak kita apa mari teringat dah. Sebab ingatan dan kerinduan itu sudah pun terpahak di dalam hati seorang ayah terhadap anaknya, seorang suami kepada istrinya, seorang isteri kepada suaminya, seorang kekasih dengan kekasih. Dia panggil apa? Tautan. Terpahak kerinduan, terpahak nama di dalam hati dia, hingga menyebabkan dia tidak lupa, hingga menyebabkan dia tak perlu fikir untuk dia ingat. Begitu jugalah keadaan orang yang benar-benar mendapat pertolongan daripada Allah untuk ingat kepada Allah. Jadi ketika tu bukan lagi lidah dia sebut Allah, Allah, Allah. Dia bukan lagi konsentrasi hati dan akal dia untuk fikir ingat kepada Allah. Tapi hati dia yang berdenyut, hati dia yang hidup itu yang menyebut Allah, 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 Allah.
sehingga lisan dia tidak mampu berhenti daripada menyebut dan mengingati Allah. Itu hakikat daripada zikir yang sebenar. Jadi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika, ya Allah, tolonglah aku untuk ingat kepada Engkau, dan tolonglah aku juga untuk mensyukuri di atas segala nikmat pemberian yang Engkau beri kepadaku, dan tolonglah aku ya Allah ala husni ibadati, untuk memperelokkan ibadat kepada Engkau. Baik, kita sambung pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah, permulaan jalan hidayah, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang telah diterjemahkan oleh Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Pernah orang bertanya kepada seorang ahlul hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, yakni ahlul hikmah ini menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri. Baik, jadi kita sambung dalam berbahasa kita ni bab memuji, puji diri kita, puji orang lain, kita dipuji. Jadi puji ni maknanya di antara perkara yang kita buat dengan lisan kita lah, dengan lidah kita. Jadi pujian ni kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, pada orang yang memuji itu, pada pujian itu ada 6 kerosakan yang akan masuk, yang akan berlaku. 4 keburukan itu kepada orang yang memuji, kita puji orang itu, dan 2 lagi yang akan terjadi ataupun kerosakan terhadap orang yang dipuji. Sebab tidak ada yang layak selayak-layaknya untuk dipuji melainkan Allah Ta'ala. Jadi hakikat kepada pujian, kalau biasa kalau dalam kita duduk mengaji, biasa kalau orang mengajar kitab Jawi ada alhamdulillahi rabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan sekalian alam. Apa makna segala pujian? Makna puji ni dia ada 4. Puji Allah kepada makhluk, puji makhluk kepada Allah, puji Allah, puji makhluk kepada manusia, kepada makhluk. Jadi Allah puji hamba dia yang beribadah, hamba dia yang beriman, hamba dia yang soleh. Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji nabi-nabi dia. Allah Ta'ala sebut kullum minas salihin, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas, kullum minas salihin. Banyaklah dalam Quran Allah Ta'ala cerita yang Allah puji hamba-hamba dia. Kemudian kita puji Allah, kita memuji Allah, kita makhluk kita puji Allah. Tuhan yang mencipta langit, Tuhan mencipta bumi, Tuhan mencipta lautan, indah, hebat. Kita memuji Allah subhanallah. Kita puji di atas segala nikmat Allah yang beri kepada kita. Mana kita memuji Allah, Tuhan yang maha sempurna, maha agung dan sebagainya. Dan kita puji makhluk kita puji sesama makhluk. Oh, handsome kamu, bagus, kejangok, berjuru, apa lagi? Itu dia panggil puji kita kepada makhluk. Jadi segala pujian itu sama ada kita puji Allah atau kita puji makhluk, Allah puji kita kembali. Hakikat sebenar-benarnya adalah qadim bagi qadim. Kalau kita kata kita puji makhluk, kita tu asalnya daripada siapa? Daripada zat yang qadim, Allah. Manakala makhluk yang kita puji itu dan nikmat yang dimiliki oleh dia, sebenarnya siapakah yang memberi kepadanya? Allah. Jadi kita puji makhluk sekalipun hakikatnya kembali kepada Allah, yakni Khaliq
ataupun qadim memuji qadim. Jadi 4 rukun puji tu. Puji makhluk bagi makhluk, puji makhluk bagi Allah, puji Allah kepada makhluk. Ketiga-tiga ni kembali kepada yang keempat, iaitu hakikatnya puji qadim bagi qadim. Qadim ni makna zat Allah lah. Zatullah, zat Allah yang qadim. Apa makna qadim? Yang tidak ada permulaan. Baik. Jadi hakikat puji, sekalipun kita yang memuji ataupun kita yang dipuji, kita kena klik kepada siapa? Zat yang mempunyai kebesaran, iaitu Allah. Kalau orang puji kita pun, kita kena ingat apa yang ada pada diri kita ni, siapakah yang memberinya? Allah. Kalau dia puji pun, hakikatnya dia tu siapa yang mencipta untuk memuji kita? Allah. Jadi akhirnya kita ni tidak ada apa-apa pun yang hendak kita banggakan dengan diri kita, melainkan kita kena bersyukur sama. Dan itu adalah bahagian daripada orang panggil apa? Penzahiran daripada nikmat-nikmat, penzahiran daripada kemuliaan, kelebihan, fadl. Ini maknanya kemurahan yang Allah berikan kepada diri hamba. Baik, jadi Imam Al-Ghazali kata 6 keburukan bagi pujian itu, 4 bagi orang yang memuji dan 2 bagi orang yang dipuji. Yang pertama, keburukan bagi orang yang memuji ni, alik kita puji orang ni kadang-kadang berlaku kerosakan, berlaku kemusnahan, berlaku apa dia panggil, berlaku pintu-pintu kerosakan. Kerana apa? Seseorang yang memuji itu boleh menyebabkan dia melampau dalam melontarkan pujian. Orang panggil apa ni? Kaki bodek, kaki pung. Oh, kawan ni pula pasal je ni makan pung. Dia ni pergi pung orang, mayangi. Tu apa kita kata. Jadi bila melampau, lalu dia akan berakhir dengan pembohongan. Oh, gitu. Akhirnya orang kata nak jet tu agak-agak lah, ni jet kereta tu sampai terbalik lah. Mana kata bohong terlebih. Tak ada duduk sekali. Kau tengok demo ni, dah ni kau semak. Kawan ni, ya apa? Rasa macam biasa-biasa, sungguh kata rambut mengoh-mengoh. Mula dia pun dia cung. Orang kena panggil cung. Cung. Ada orang ni gitu. Kadang-kadang dia nak bergerak. Ialah maksudnya cung tu agak-agak ikutlah. Maknanya siapa kata benda hak tak sebenar pergi royak, dia juga maknanya dia akan membawa kepada pembohongan. Dan ini biasanya berlaku dalam pujian kepada pemerintah atau kepada seseorang terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Biasanya pengampu boleh panggil, pengampu kepada orang panggil yang berhormat ke, pengampu kepada tu okey ke, pengampu kepada pemerintah pembesar ke. Pasal apa? Pasal dia nak projek, dia nak suruh ada gear dia atas. Jadi dia pun macam-macam, jadi pujian itu kadang-kadang tak sedar membawa kepada kecelakaan. Sebab apa? Sebab dia dah melakukan pembohongan. Yang kedua, pujian juga kadang-kadang boleh membawa kepada sifat riak, dengan cara dia menzahirkan kecintaan kepada orang yang dipuji, sedangkan hakikatnya adalah sebaliknya. Maka jadilah dia sebagai seorang yang riak lagi munafik. Ini lagi bahaya. Kita puji orang tu bukan sebab kita ni sayang sungguh kepada dia, bukan kita ni cinta sungguh kepada dia, tak. Tapi sekadar nak berlakon. Maka berlakon tu dia panggil riak. Riak ni mana kita menunjuk bukan tujuan kerana Allah. Jadi bila begitu membuka kepada pintu kemunafikan. Yang ketiga, pujian boleh berlaku dalam keadaan pemuji tidak mengenal pasti keadaan sebenar orang yang dipuji, terutama pada sifat-sifat yang mutlak seperti wara', zuhud, bertakwa dan seumpamanya. Kerana semuanya ini tidaklah boleh dilihat melalui mata kepala.
Jadi kadang-kadang benda tu kita tak yakin betul kau dia ni orang yang benar-benar warak, orang yang benar-benar zuhud, orang yang benar-benar bertakwa. Jadi kadang-kadang setengah orang dia membawa kepada apa ni? Ketaksuban, pintu-pintu taksub. Nah, kalau kita kata kita nak husnuzan itu lain. Husnuzan maknanya berpada-pada gitu je lah. Tapi ni pujian yang melampau-lampau. Sungguh kau macam kita ni rajin duduk dengan dia, macam kita ni rajin tidur dengan dia, maknanya duduk sebatang dengan dia, tahu dengan dia satu persatu. Nah, kalau tidak begitu maka jangan. Mana puji itu agak-agak lah. Kemudian yang keempat, melalui pujian juga boleh menyebabkan orang yang zalim dan fasik berasa gembira tak kala dipuji. Sedangkan hal ini tidak boleh kerana kedua, yakni fasik dan zalim ini sudah pastilah orang yang fasik, orang yang zalim ini bila kita puji dia akan kekal berterusan dalam kefasikan dan kezaliman mereka. Kita duk puji orang buat maksiat, kita duk puji orang buat zalim. Akhirnya aku tak ada apa-apa. Orang puji bagus aku buat gini, bagus aku berkelakuan gini. Jadi dia rasa benda yang dia buat tu tak salah, benda yang dia buat tu tidak dosa. Sebab apa? Sebab orang dia puji dia. Padahal kawan ni puji tu sebab takut kena marah, sebab takut macam-macam lah. Tu dia panggil bahaya bagi orang yang memuji. Jadi kalau kita nak puji, pujilah pada perkara yang sebenar. Dalam agama kita ni, ulama kata dua perkara je yang kita boleh puji secara mutlak. Pertama, dia panggil anak-anak kecil. Kita boleh puji dia. Sebab apa? Sebab nak suruh menggembirakan hati dia. Yang kedua adalah isteri-isteri kita, perempuan lah, kita boleh puji. Sebab apa? Supaya nak menjinakkan hati dia tu, supaya bertambah sayang dia kepada suaminya. Maka selain daripada anak-anak kecil dan juga isteri-isteri kita ni, kita kata kena puji dengan perkara yang sebenar. Baik, kemudian keburukan kepada orang yang dipuji. Dua keburukan bagi orang yang dipuji pula. Tadi 4 keburukan bagi orang yang memuji, membawa kepada pembohongan, membawa kepada menggalakkan maksiat, menggalakkan kezaliman, membawa kepada apa lagi? Tidak mengenal pasti perkara yang dipujinya. Lepas tu akan membawa kepada riak, sebab dia menzahirkan saya sedangkan dalam hati dia benci kepada seseorang. Manakala dua keburukan, dua orang panggil kemuslihan bagi orang yang dipuji, ini lebih berat lagi sebenarnya. Kita ni bahagia puji ni, Nabi kata kita memotong leher ataupun tengkuk saudara kita. Jadi hormati siapa? Hormati saudara kita. Hak daripada dia istiqamah dengan kebaikan, hak daripada dia ni bagus bersedekah. Tapi bila orang puji, maka ketika tu dia tertipu dengan puji orang, hilang keikhlasan di hati dia di dalam melakukan ketaatan. Baik. Yang pertama, melalui pujian boleh menyebabkan seseorang itu berasa takbur, berasa sombong dan ujub terhadap diri sendiri, yang mana kedua sifat ini boleh menghancurkan diri seseorang. Ini hal Nabi kata tu. Kawan ni semayang waktu tak ada orang, bagus, hati dia pun tak pernah terfikir puji orang ke, pandangan orang ke, teguran orang ke. Maknanya hati dia ni lurus sungguh dengan Tuhan. Mari saya dia kalau nak kata Allah kata Abang Ali juruhnya, kita tengok Abang Ali semayang ke, berasa sejuk hatinya. Ya Allah. Angguk dia. Lepas tu duduk seorang main royal dalam ni. Aku semayang ni khusyuk. Nyebabkan orang lain tengok tu berasa. Benar lah. Jadi sebab tu kalau kita ni terikat dengan puji orang, apa makna terikat dengan puji orang? Kita mengharapkan pujian. Maka Allah akan tarik nikmat istiqamah di dalam melakukan ketaatan ibadat. Contoh kita ni, waktu ni bangun malam, Tuhan bagi inayah pada kita boleh bangun sembahyang,
Boleh bangun pukul 4 pagi. Bangun tu tidak duduk saja, maknanya ambil semaya, baca Quran. Mana tumpuan dia tu hanya semata-mata kerana Allah Ta'ala. Tapi bila ada orang puji dia, esok dia semangat lagi buat benda tu. Sampai satu masa bila dia buat satu perkara tu, disebabkan gembiranya hati dia terhadap pujian sahabat dia, pujian manusia pada diri dia, Allah akan tarik kepada dia rasa untuk buat ketaatan. Satu. Ataupun kalau dia duduk dalam ketaatan sekalipun, ibadah dia tu tidak akan bertambah. Duduk sekarang tu, kalau kata dia ni bangun 2 rakaat dah, kan? Mana Tuhan tak akan tambahkan lagi inayah untuk dia buat, untuk dia gandakan 2 tu jadi 4, 4 jadi 6 jadi 8 jadi 10. Apa? Sebab dia sudah tertipu, dia dah termakan. Dia dah gembira hati dengan kata-kata pujian manusia sebut kepada dia. Jadi bahaya, kan? Sebab tu kita ni kalau orang puji kita kena buat dalam hati kita ni berasa suka dengan pujian. Jangan orang kata mata-mata kau ngaji tak boleh dipuji, kan? Orang puji sikit Joko, kau tak lupa puji aku dah. Backing pula dia, kan? Jadi hak royak gitu tu biar simpan dalam hati. Hak di lidah kita kan, terima kasihlah, kan? Ni terima kasihlah di mulut, dalam hati ni berbunga-bunga lagi. Bahaya. Sebab apa bahaya? Sebab apa bahaya? Sebab nafsu hak tipu kita tu, iblis, jarum iblis tu, dia nak bunuh kita ni mudah kan? Riak. Dia panggil riak. Riak ni makna apa? Syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ataupun syirik saghir, syirik kecil. Riak ni kita nak buat satu-satu kebaikan sebab pandangan orang, puji orang, kan? Jadi penuhnya taat kita ni sebab kita, hati kita tu dalam martabat keikhlasan. Al-Imam Al-Ghazali cerita ada beberapa keadaan. Riak ni dia umpama seperti semut hitam di waktu malam yang berjalan di atas batu yang hitam. Sama macam ikhlas. Jadi kita ni ketika kita buat ketaatan, kadang-kadang riak tu boleh mari pada permulaan ketaatan. Kadang-kadang riak tu boleh mari di pertengahan ketaatan. Bahkan kadang-kadang riak tu boleh hadir, boleh mari setelah mana kita dah selesai buat kebaikan. Kita semaya Allahu Akbar. Ada orang tengok. Lama sikit semaya. Contoh, tengok duk mengaji Quran. Ada kawan sebelah duk mengaji atas. Kita nak baca deras sikit lah biar dia dengar suara kita. Contoh, apa sahaja. Ataupun bahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, nak royaknya permainan tipu daya iblis ni dalam kita buat ketaatan, kan? Contoh, satu orang hamba Allah, dia sudah melazimi diri dia untuk bangun waktu malam tahajud pukul 3, pukul 4 tak kira lah, kita kata contoh kan. Satu hari ada satu orang mari rumah dia, jiran dia, waris dia, saudara dia mari tidur rumah dia, kan? Jadi pada malam orang yang mari tidur rumah dia tu, dia bangun malam tu dengan keadaan yang rasa semangat, dengan keadaan yang rasa gembira hati melakukan ketaatan. Bila saudara dia ni keluar ataupun saudara dia ni dah balik, keesokan hari dia dah tak ada dah semangat, berasa seronok, berasa sedap buat ibadat dan ketaatan. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah itulah sebenar hakikat daripada makna dia. Sebab apa? Sebab kita seronok, kita berasa lazat dalam melakukan ketaatan. Ada pandangan orang hak sedang memerhatikan kita, ada orang duk tengok kita. Di samping kita rasa ujub, maka hati kita ni tertumpu juga kepada pandangan manusia. Bahkan kita ni bersemaya, kadang-kadang kita bersemaya setiap hari, ambul lah nak kata.
Hati kita ni hak sepatut kita lurus, hak sepatut kita mikir kepada Allah, sepatut kita tawajuh hati kepada Allah, memandang Allah, dan Allah memandang kita. Masih lagi ada lintasan di hati kita ni, duk fikir orang tengok ke aku, orang tengok aku semaya. Jadi bagaimana keikhlasan kita tu, kenikmatan kita dalam melakukan ketaatan, dan bagaimana semaya kita ni nak naik, nak meningkat. Sebab semaya ni orang panggil kita nak mengangkat rohani kita tu ketika kita munajat dengan Allah melalui pintu sembahyang. Rasulullah itu semaya, Rasulullah ambil syariat semaya ni dengan Allah Ta'ala direct. Zakat Nabi tak terima secara direct, puasa Nabi tak terima secara direct, tapi sembahyang ni Allah hadiahkan kepada Rasulullah secara bersemuka. Nabi berjumpa dengan Allah. Secara jaga, bukan secara mimpi, bukan melalui ilham dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kita sedar melalui sembahyang itulah satu-satunya pintu bagi hamba ni nak mengangkat rohani dia, nak mengangkat roh dia tu supaya dapat mengenal Allah, supaya dapat mencari Allah. Tapi malang 1000 kali malang di saat waktu kita nak menghadap hati kita, wajah kita, jasad kita kepada Allah, masih ada terdetik sekelumit di hati kita tu pandangi manusia kepada diri kita. Jadi itu dia panggil kena perbaiki. Baik. Yang kedua, seseorang yang dipuji akan merasa gembira dan merasa cukup dan berpuas hati dengan apa yang sudah ada pada dirinya. Maka sesiapa yang merasa kagum dengan diri sendiri akan berkuranglah kesungguhan dalam beramal. Ini kerana orang yang bersungguh-sungguh dalam amalan ini adalah mereka yang merasakan diri mereka penuh kekurangan. Namun perlu juga dijelaskan di sini bahawa Al-Imam Al-Ghazali apabila menyebutkan beberapa perkara di atas, beliau berkata, amma idza salimal midhi min hadhihi al-afat fi haqqil madih wal mimduh lam yakun bihi ba'thun bal rubama kana manduban ilaih. Adapun sekiranya seseorang itu berasa selamat daripada beberapa keburukan di atas, sama ada yang memuji atau dipuji, tidak ada masalah pada pujian, bahkan boleh jadi ia dituntut untuk melakukan. Jadi kalau orang puji kita tu, kita tak berasa gapo. Sama je, mu nak hina aku pun tak ada masalah, mu nak keji aku pun tak ada masalah, nak cela aku pun tak ada masalah, nak puji pun tak ada masalah. Hati kita tu tetap dah istiqamah dengan Tuhan kita. Hati kita tu tak mengharapkan pandangan orang. Maka hal tu silakan. Masalah kita tidak begitu. Seperti mana sahabat dipuji oleh Rasulullah, Sayyidina Umar kan dipuji oleh Nabi. Nabi kata, kalaulah ada lagi Nabi selepas daripada kewafatan aku, nescaya paling layak menjadi Nabi adalah Sayyidina Umar. Jadi ketika mana Rasulullah memuji Sayyidina Umar dengan pujian yang sebegitu, maka tidak berubah keimanan Sayyidina Umar itu kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah. Bukan sebab pujian Nabi itu rasa dia jadi megah. Kita ni sebab gatuh hati dengan pujian orang, perkataan orang tu yang menyebabkan kita ni rasa bersungguh nak buat taat. Sedangkan bila orang cela kita, orang keji kita, lemah semangat kita untuk melakukan ketaatan, lemah semangat kita untuk melakukan ibadat. Itu dalil yang menunjukkan hati kita ni bergantung harap dengan perkataan orang. Tapi kalau hati kita ni orang puji ke, orang cela ke, tak berkata harap, puji tidak menambahkan kita, keji tidak menguraikan ketaatan dan keikhlasan kita kepada Allah, maka tak ada masalah. Kalau dia mau puji pun hamba klik kepada awal-awal kita cerita tadi. Hakikat bagi puji itu adalah qadim bagi qadim. Itu sama masalah.
Bahkan memang hak tu bila kita ingat, bila orang puji kita ada sesuatu kelebihan, kita ada sesuatu orang panggil apa, kelebihan lah, ilmu ko, kaya ko, kelebihan maknanya nikmat lebih pada orang. Mana kita kena klik haza min fadli rabbi, ini adalah kemurahan Tuhan, hak Tuhan beri kepada aku sedikit sahaja daripada khazanah pembendaharaan. Sebab khazanah pembendaharaan Allah ni banyak luas. Bak rezeki ni pun jangan kita hanya tengok pada helai kertas nampak pitih. Nah, bukan pitih saja rezeki ni, bukan pitih saja. Banyak lagi rezeki yang Allah Taala boleh hantar kepada hamba-hamba-Nya. Tengok makhluk-makhluk dia lain lah, semut, burung, ulat dan sebagainya. Tapi kalau kita ni hanya memandang rezeki Tuhan ni melalui material, kekayaan, mesti ada pitih baru dikatakan orang itu banyak rezeki. Itu orang panggil miskin pada pandangan kita lah. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita puji diri kita sendiri pula tak, maknanya lebih hina daripada kita memuji orang lah, ataupun kita dipuji oleh orang. Nah, hamba ni jak kecil lagi pandai. Nah, hamba ni kalau tidak arwah tu guru suruh jadi tu imam macam-macam. Nah. Jadi dia puji dia lebih pada. Kan? Hamba ni dalam mesyuarat satu guru pondok dilantik menjadi sebagai ketua, orang lain ada orang jadi gitulah nak rayanya kan. Dia panggil dia pergi dengan tidak sedar, pergi dengan tidak kabar-kabar. Apa dia? Pergi tu perasaan ujub dalam diri, tak apa. Jadi dia duduk akak diri dia, dia duduk puji diri dia. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya sendiri di hadapanmu, ia menyebut-nyebutkan kelebihan pangkat dan hartanya. Ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapan. Jadi kita kalau kita dengar orang puji diri dia pun, cepat kita, dia ni, iya lah. Dia ni warna, orang panggil doa aku ni. Apa? Dulu puji diri dia, dulu royak dia terlebih. Kan? Maka seakan-akan engkau menerima suatu beban yang sangat berat. Jadi hati kita memang tak boleh terima kalau orang pasal dia puji diri sendiri. Orang panggil apa? Masuk dalam baku akak diri sendiri. Tapi setengah orang dia kata, kita ni kalau kita tak puji diri kita, siapa nak puji kita? Gitu pula. Jadi ada berlaku jawapan tu. Kalau wira ni dia jawab, kalau tu wira tu tak apalah. Masing-masing dengan jawapan masing-masing lah di hadapan Allah Ta'ala nanti, gitu je. Maka ketika itu engkau akan merasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapannya, seakan-akan engkau menerima suatu bemanan yang sangat berat. Jadi berat ni bukan nampak macam batu stokop satu dah. Berat hati ni berasa Allah sebut rada, skok rada. Skok maknanya tak boleh lagi. Setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik sahaja ia beredar dari sisimu. Begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau di dalam hati mereka ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula apabila engkau beredar di sisi mereka. Jadi kalau kita kena ingat bila kita puji diri kita ni, orang depan kita dia tak kata dia senyap, tapi dalam hati dia duduk doa, dia duduk cela. Belakang punggung kita tu kan, dia duduk kecek masalah kita, dia duduk muka Allah, kawan tu tak lagi dah, kita duduk kecek. Begitu kata dia. Maka kena tinggalkan memuji diri kita sendiri. Cuma ada tempat hak boleh kita puji diri sendiri. Yang pertama, kalau kita nak puji juga diri kita sendiri,
tidak boleh dilakukan secara berlebihan. Apa makna tidak boleh puji secara berlebihan ni? Iaitu kita puji, kata Isa Abdul Salam, engkau memuji dirimu sendiri lebih parah daripada engkau memuji orang lain. Kerana kesalahan seseorang di matanya sendiri lebih dia tahu banyaknya dibandingkan mengetahui kesalahan orang lain. Kecintaanmu pada sesuatu itu membutakan dan menulikan. Dan memang betul tidak ada yang disukai kecuali diri sendiri. Oleh itu kita lebih suka melihat aib, yakni kekurangan orang lain, daripada memperhatikan kekurangan diri kita sendiri. Juga kita mudah memberi toleransi jika kita kurang, namun tidak bagi orang lain. Yang kedua, kalau kita nak puji juga, maknanya jangan kita berasa kita ni orang paling suci lah. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat sebelum ni, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jadi kalau kita nak puji juga, niat kita ni untuk tahadus nikmat. Hamba ni tak nak apa-apa, cuma adalah sedikit sebanyak waktu hebui, rezeki orang lebih sikit, gini-gini. Tapi puji itu bukan niat berbangga, bukan niat menyombong, bukan niat nak menunjuk. Itu tak boleh, waktu mutlak tak boleh. Kalau ada riak, ada sombong, ada niat menghina orang lain lebih daripada lebih hina daripada dia, itu tak boleh secara mutlak. Jadi kalau kita nak rajak kelebihan daripada diri kita untuk tahadus nikmat. Tahadus ni makna kita nak bila nikmat tu hawi kepada kita. Sekadar kita kata, bukan kalau orang tak tanya kita tak royak, kalau orang tanya kita bercerita tu sekadar nak cerita pengalaman kita. Ayat tu dibenarkan. Ataupun kalau puji tu niat yang baik. Apa niat yang baik? Contohnya orang yang nak pergi melamar. Jadi kita ni nak pergi bina anak dara orang. Takkan kita nak cerita kita ni bodoh, kita ni hina. Mana kita cerita benda ada lebih pada diri kita tu. Macam Nabi Yusuf AS kan, dia minta dengan Allah, qala ja'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Nabi Yusuf minta dengan Allah supaya jadikanlah aku ni sebagai orang panggil apa, menteri kewangan ni, kerana aku ni orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan. Jadi kalau kita nak pergi lama orang tua, orang lelaki ni, maka kita kena cerita lah, saya ni SPM boleh 11A, pelajar cemerlang, waktu di universiti dapat anugerah dekan setiap semester. Kita lepas tu di surau tu saya menjadi imam 5 waktu. Tak ada masalah. Sebab kita nak pergi lama. Dan niat tu pun bukan niat nak menunjuk-nunjuk. Baik, patut lagi pujian juga boleh dengan niat supaya kita nak menjadi contoh kepada orang lain, kepada anak orang kita, anak jagaan kita, anak didik kita dan sebagainya. Baik, itulah sedikit sebanyak tentang permasalahan ataupun yang kita bicarakan pada malam ini mengenai dengan kesalahan memuji diri sendiri, termasuk jugalah memuji orang lain. Jadi kesimpulannya, apa sahaja yang kita buat, jangan tertipu dengan puji orang lah. Jangan mengharapkan puji orang. Jangan bergantung hati kita dengan puji. Ialah pujian itu betul, kita kata seronok, orang puji kita rasa bahagia, orang puji kita berasa gembira. Tapi jangan meletakkan kepujian manusia tu sebagai matlamat utama kita di dalam melakukan sesuatu. Macam kita sebut pada minggu yang lalu lah. Sebab orang ni ada masa dia boleh sayang kita, dia boleh suka kita, dan ada masa dia boleh benci kita, dia boleh berpaling dengan kita. Waktu dia sayang kita, dia pujilah. Waktu dia nak sesuatu daripada kita, dia royak belakang kebaikan kelebihan kita tu, tapi bila dah dia benci kepada kita, bila dah tak suka kepada kita, masa tu gapo benda kalau dia tak kata ke kita, gapo benda kalau dia tak hina kita, gapo benda kalau dia tak ngupak belakang kita, Jadi jangan mengharapkan pujian orang, dan jangan sama sekali bergantung dengan pandangan manusia. Kerana pandangan manusia, pandangan makhluk ini sentiasa akan membawa kepada kekecewaan dan juga kesempitan, kesedihan. Jadi buat sesuatu mesti
nak letak pandangan Allah. Itu yang pertama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita inayah, memberikan kepada kita kekuatan untuk membersihkan hati dan juga rohani kita. Kemudian kata pengarang kitab kita yang keenam, melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat sesuatu daripada makhluk Allah Ta'ala, sama ada binatang atau manusia, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seseorang daripada ahli kiblat, yakni seorang muslim, bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik, kerana Allah Ta'ala sahajalah yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu. Atau setakat inilah dulu untuk hari ini. Yu'til hikmata man yasha'